Kemudian dia bangun, dia bersihkan diri, lalu dia terus angkat takbir. Maka solat yang mula-mula mesti dipanggil tahajud. Tak boleh dia bangun pukul 3, dia tengok bola dulu sampai pukul 5, kemudian baru dia ambil sembahyang tahajud. Dah habis dah, luput tahajud. Kerana tempoh tahajud tu, dia bangun, dia bersihkan diri, lalu dia mesti terus mengabdikan, mesti mengangkat takbir solat tahajud tadi. Dia waktu dia macam tu. Tak boleh dia solat, dia bangun, dia tengok dulu cerita, buka TV semua, tak boleh. Ataupun bangun tidur, start motor pergi mamak dulu, nampak? Tak boleh. Contoh. Itu tak boleh. Jadi mesti syarat dia ialah bangun terus mendirikan solat, baru dipanggil tahajud. Adapun qiyamul lail, kalau nak sebut qiyam ni, yaqum lailatul qadr, menghidupkan malam tadi, kata ulama, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghidupkan seluruh malam tanpa Nabi tidur. Bila Nabi tidur? Nabi tidur selepas waktu duha, selepas Nabi solat duha, Nabi akan tidur hatta zuhur, sehingga waktu zuhur. Itu cerita. Jangan kita kata Nabi 10 malam terakhir Nabi tak tidur malam, memang tak tidur terus. Tak. Nampak? Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun berkahwin, Nabi pun tidur, Nabi pun puasa, Nabi pun berbuka. Nampak? Cuma 10 malam terakhir itu macam ni lah. Malam Nabi SAW, Nabi menghidupkan, lalu Nabi akan tidur, selepas waktu duha baru Nabi tidur. Nampak? Itu kaedah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imanan wahtisaban. Dia buat malam Lailatul Qadar tadi tu, mendirikan malam Lailatul Qadar tadi tu dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Penuh pengharapan, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa dia yang lepas. Ma taqaddam min zambih, nescaya Allah ampunkan baginya dosanya yang terdahulu. Taqaddama min zambih, dosanya yang terdahulu. Ulama kata dosa mana? Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa besar ni dia mesti bertaubat, berazam, dan tidak akan mengulangi lagi. Itu syarat dia. Adapun dosa yang disebutkan di sini ialah dosa bagi dosa-dosa yang kecil. Ada orang tanya, adakah dosa kecil ni boleh menyebabkan masuk ke dalam neraka? Ya. Bila mana Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ditanya, ya Rasulullah, adakah dosa kecil ni boleh masuk neraka? Nabi kata ya. Bila mana dosa kecil ini dikumpul lalu menjadi besar. Dikumpul lalu menjadi besar. Contoh dosa kecil ni mudah aja. Memakan dengan menggunakan tangan kiri. Makan guna tangan kiri. Makan dekat surau guna tangan kanan. Makan kat hotel tangan kiri. Ni bengong. Pasal kat surau, bila rasa sikit sikit tangan kiri. Tak boleh lah. Mana pun kita kanan tangan kita. Guna garpu ke, guna apa ke, guna pisau ke, guna parang ke nak makan, tetap menggunakan kanan. Minum pun guna tangan kanan. Katakan tangan kanan kita kotor, ambil guna tangan kiri, lapik dengan tangan kanan bawah. Nampak? Jangan kita guna, ajar anak kita kecil lagi. Rasulullah ajar kepada Ali, ya gulam. Rasulullah kata, wahai budak, ya gulam, samillah qul biyamini. Rasulullah kata, makan baca bismillah dan gunakan tangan kanan. Tangan kanan ni wajib. Siapa tak buat dapat dosa yang kecil. Rasulullah tegak benda ni. Sampai ada sahabat kata, aku bukan tak nak guna tangan kanan, tangan aku sakit. Rasulullah doa, lumpuh tu tangan ni. Jangan bawa main. Bila macam tu, guna tangan kanan. Katakan tangan kanan kita kotor, minum, ambil tangan kiri, lapik juga dengan guna tangan kanan. Nampak? Ajar anak kita kecil lagi benda. Hari ni orang alasan, saya tak boleh, memang kidar daripada kecil. Mu ni memang bodoh daripada kecil. Nampak? Itu cerita. Orang Nabi dah ajar macam banyak pula alasan dia.
Nampak? Sebab tu kena faham. Kena ajar budak daripada kecil lagi. Pastikan anak kita, isteri kita. Katakan benda ni kita buat melarat sampai tua macam ni, banyak dosa kecil yang kita kumpul. Nampak? Hanya menggunakan minum berdiri makruh, makan berdiri makruh, tapi menggunakan tangan kiri memang tidak dibenarkan, melainkan illat darurah, melainkan darurat. Nampak? Tangan saya sakit, patah tangan kanan, tangan kiri lain, guna tangan kiri lah. Itu lain cerita. Itu cerita. Jadi diampunkan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Di malam Lailatul Qadar. Jadi saya sebut tadi 3 kaedah. Satu kaedah ulama kata hadis sembahyang Isyak, sembahyang Ba'diyah, sembahyang tarawih, witir, balik, besok dia bangun sahur, dia pun dikira Lailatul Qadar, hidup juga malam. 2, balik sampai pukul 12 tidur, tengah malam dia bangun, sampai subuh dia qiyamul lail, sahur pun dikira. Tapi kalau nak ikut apa yang Nabi letakkan dalam hadis ni, kalau nak samakan dengan diri Nabi SAW, maka Nabi SAW menghidupkan seluruh malam tanpa Nabi tidur di malam hari, melainkan Nabi akan dengan dia akan tidur di siang hari esok. Nampak? Apa nak buat? Kalau kita mampu, iktikaf. Cumanya kalau katakan 10 minit akhir kita tengok TV di 10 minit akhir ni penuh dengan Quran. Tak habis di tadarus, TV 1 tadarus, buka TV 6 tadarus, buka TV 14 tadarus, buka TV 9 tadarus, sampai ke subuh tak habis-habis dengan program Quran. Nampak? Itu atas kita lah. Dan kita nak pilih mana. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan sambung biografi ringkas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Soalan tadi. Mana? Nabi SAW buat berapa bilangan rakaat tu kita dah tahu. Tidak diperuntukkan. Cuma Nabi ni berdiri lama. Nabi SAW berdiri lama sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Cuma bilangan dia tak tahu. Sebab kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dia buat tak banyak, 2 rakaat je. Kalau kita tengok Abu Bakar 2 rakaat. Tapi 1 rakaat dia 15 juzuk Quran, 2 rakaat 30 juzuk. Nampak? Itu Abu Bakar. Kita nak ikut Abu Bakar. Berapa rakaat sembahyang tahajud tadi? 2. Kenapa ikut Abu Bakar? Baca apa? Qul ya Allah. Dah. Itu tak boleh lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.